Ikut lah, okay. Alright. Okay, alright. Okay, sebelum kita teruskan dengan taklimat ni, saya rasa lebih baik kita tengok sedikitlah tentang apa yang disebut sebagai MESCA ni lah, MESCA 2021 ataupun dia actually adalah singkatan bagi Matriculation STEM Carnival. Okay, untuk makluman untuk semua peserta, ini adalah satu carnival yang kalau ikutkan pada sejarah dia lah, dia dah sejak tahun 2012 lagi, di mana dia punya penganjurnya adalah daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang lah. Maksudnya ini bukan satu karnival yang baru, memang dah boleh dikatakan setiap tahun lah karnival ni diadakan. Okey, cuma untuk di peringkat Kolej Matrikulasi Melaka ni, kita perlu memilih lah, perlu memilih peserta untuk kita hantar ke carnival lah, hantar ke MESCA ni. Jadi seperti mana yang saya rasa pelajar-pelajar semua dah maklum, kita ada beberapa kategori pertandingan yang dipertandingkan. Inilah antaranya, kita ada pertandingan Do It Your Science, kita ada Model Rover Planet Marikh, e-Quizzery, dan juga inilah Reka Cipta Inovasi Teknologi Hijau. Okey, karnival ni sebenarnya kalau ikutkan dia adalah di peringkat kebangsaan di mana semua kolej matrikulasi di seluruh Malaysia ni akan join lah. Okey, dan kalau ikut tarikh karnival ni adalah 15 sehingga 17 Oktober. Tapi kita kena bermula awal sebab kita perlu memilih peserta untuk mewakili Kolej Matrikulasi Melaka ke TUDIS MESCA. Okey. So kita terus pergi kepada peserta ni. Alright. So saya rasa pelajar-pelajar semua telah pun ada dah klik this my link ni yang dikongsikan sebelum ni. Di mana dalam ini ada borang pendaftaran, ada syarat-syarat pendaftaran, syarat-syarat pertandingan yang mana pelajar boleh bacalah. Tapi tak apa, untuk taklimat pada petang ni kita sama-sama tengok sekali lagi. Dan sekiranya nanti pada penghujung taklimat nanti kita akan buat sesi Q&A. So jadi sekiranya para pelajar ataupun para peserta ada apa-apa pertanyaan, boleh saja tanyakan selepas pada penghujung nanti. Okey. Jadi saya nak mulakan dengan pertandingan kategori yang pertama dulu. Kita tengok tentang Do It Your Science ni. Do It Your Science. Okey. Ni saya rasa pelajar-pelajar boleh baca. Saya nak terus pergi kepada syarat pertandingan. Di mana ini yang paling penting ni. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini penyertaan untuk Do It Your Science ni dia boleh secara berkumpulan. Okey, tapi berkumpulan itu maksimumnya hanya 2 orang sahaja. 2 orang satu kumpulan ataupun kita katakan secara individu. Tapi kalau berkumpulan maksimum 2 orang sepasang lah. Maksudnya satu kumpulan terdiri daripada 2 orang pelajar. Dan yang penting dekat sini para pelajar sekalian, setiap pasukan yang ingin mendaftar untuk Do It Your Science ni, okey, mestilah diiringi oleh seorang pensyarah mentor ataupun pensyarah pembimbing. Jadi di sini suka saya nak ingatkanlah kepada para peserta yang mana tak kisahlah untuk Do It Your Science ke ataupun untuk yang Reka Cipta Inovasi Teknologi Hijau tu, mesti kena ada pensyarah pembimbing. Jadi siapa pensyarah pembimbing ini terpulang kepada para pelajar masing-masing. Mungkin contohnya ada yang nak pilih pensyarah tutorial untuk subjek, tak kisahlah untuk mana-mana subjek STEM ni, tak kisah sama ada chemistry, biology ataupun physics ataupun maths, it's up to you guys. Maksudnya boleh pilihlah mana-mana pensyarah untuk jadi pensyarah pembimbing. Tapi yang penting maklumkan pada pensyarah tersebut dulu. Jangan tiba-tiba you guys daftar nama pensyarah tu without keizinan daripada pensyarah tersebut. Berbincanglah dulu dengan pensyarah masing-masing. Okey, dapatkan persetujuan
Sekiranya kalau pensyarah tu kata okey, okey teruskanlah teruskan. Okey, seterusnya okey, untuk do it your science ni dia lebih bersifat kepada demonstration video lah sebenarnya di mana apa yang para peserta akan buat akan melakukan satu eksperimen. Okey, dan eksperimen ni terpulang pada peserta. Yang penting dekat sini dia mesti menepati tema, ini dia reinventing our future through STEM. Okey, mesti menepati tema ini. Dan satu lagi guys ingat eksperimen tu mestilah yang tidak membahayakan dirilah. Okey. Maksudnya yang selamat untuk dibuat dekat rumah kan. Maksudnya kalau boleh jangan yang membahayakanlah membahayakan diri dan juga membahayakan persekitaran you all. Okey. Dan suka diingatkan dekat sini semua peralatan, semua bahan yang disediakan untuk eksperimen itu perlu disediakan ataupun adalah tanggungjawab setiap peserta. Maksudnya ini bukan pihak universiti yang sediakan, tak. Ini adalah perlu disediakan oleh para pelajar sendiri. Okey, dan sekiranya ini penting ni sekiranya berlaku apa-apa kemalangan yang melibatkan, kan dah beritahu tadi kan, jangan buat apa-apa eksperimen yang bahaya. Okey, sekiranya berlaku aksiden dan sebagainya, ini bukan di bawah tanggungjawab pihak penganjur. So suka saya tekankan sekali lagi berhati-hati. Okey, seterusnya. Right, seterusnya untuk konten untuk video ni para pelajar boleh menggunakan dia dua language lah sama ada boleh buat sepenuhnya dalam bahasa Inggeris ataupun sepenuhnya dalam bahasa Melayu. It's up to you guys terpulang. Kalau boleh jangan campur lah. Kalau nak buat English, English. Kalau buat dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu. Okey. Dan seterusnya untuk format bagi video yang perlu disediakan mestilah dalam format MP4. Okey, MP4 dan duration dia ataupun kita kata tempoh video tersebut maksimum adalah 10 minit sahaja. 10 minit itu maksimum. Kurang daripada 10 is okay. Tapi jangan lebih daripada 10 minit. Right. Dan untuk penyediaan video ni pelajar dibenarkanlah boleh rujuk apa-apa nota, model, carta dan whatever yang boleh membantu para peserta sekalian dengan presentation di dalam video tersebut. Dan pastikan presentation di dalam video itu tidak melibatkan apa-apa isu-isu sensitif. Okey, apa-apa isu sensitif ataupun isu-isu yang boleh menyebabkan kegusaran lah pada semua orang kan. Maksudnya elakkan daripada menyentuh isu-isu macam ni. Baik. Seterusnya daripada segi penilaian, jadi macam mana video para peserta akan dinilai. Jadi kita akan nilai berdasarkan kepada yang pertama kemahiran pengendalian. Pengendalian ini merujuk kepada mungkin kalau para peserta ada menggunakan apa-apa peralatan ataupun apa-apa apparatus kan. For example, kita akan tengok dekat situ. And then kita juga akan nilai daripada segi knowledge, pengetahuan dan juga cara presentation of the video yang dibuat oleh setiap peserta. Dan yang akhir sekali, biasalah kan, keputusan hakim adalah muktamad. Okey. Seterusnya. Ini sedikit saya nak maklumkan beberapa tarikh lah untuk especially untuk peserta yang akan mengikuti nilai Do It Your Science ni. Nanti pada 3 September, please guys yang mana yang akan join Do It Your Science ni sila catatkan tarikh ini. InsyaAllah kita akan buat satu lagi taklimat khas. Okey. Ini hanya untuk peserta yang Do It Your Science saja. Kita akan ada satu separate lah taklimat yang berasingan. Okey, and then apa lagi sekejap. Ini tadi saya dah bagi tahu. Okey, seterusnya right. Tadi kan peserta ni perlu menyediakan video kan. Okey, seterusnya video ini para peserta akan kita katakan perlu upload di dekat YouTube, okey. Dekat YouTube sebagai satu video dalam YouTube. Okey, cuma video tu nanti
setiap peserta boleh pilihlah sama ada nak letakkan video tu sebagai public ataupun menjadikan dia unlisted video. Okey, tak ada masalah. Yang penting video tersebut yang telah di-upload di YouTube mesti kena letak this hashtag ni. Ingat guys, kena letak this hashtag. Hashtag DIYSC MESCA KMM 2021 di bahagian deskripsi video. Ini kena ada, ini wajib. Okay, supaya senang nanti kita nak cari. Okay, so ingat siapa yang akan join this Do It Your Science ni, so pastikan hashtag ini jangan dilupa. Okay, alright. Seterusnya, peserta kemudian perlu membuat pengesahan pengantaran video. Okay, ini dalam borang pendaftaran lah. Dalam borang pendaftaran tu nanti ada disediakan link untuk pelajar serta masukkanlah daftarkan link video YouTube tadi. Okey, dalam borang pendaftaran. Okey, dan ini paling penting, ingat tarikh akhir penghantaran video ini adalah pada 19 September 2021. Okey, mungkin ada yang bertanya, kenapa kena hantar 19 September sedangkan kita punya carnival 15 hingga 17 Oktober. Tujuannya adalah kita nak buat pemilihan daripada awal lah, supaya di peringkat awal ni kita boleh saring di mana kita akan pilih video-video yang terbaik, okey, untuk mewakili KMM untuk kita hantar ke MESCA di peringkat final nantilah. Okey, dan untuk di peringkat college ni jangan risau, kita juga akan ada pemenang. Maksudnya pemenang akan ditentukan melalui jumlah markah yang diperolehi. Jadi macam mana kriteria pemarkahan, inilah dia. Ini mungkin setiap peserta boleh take note lah. Okey, yang pertama pengisian 30%, kaedah penyampaian dan kreativiti 30%, kualiti dan keaslian, originality dan kualiti 40%. Okey, out of 100%. Ini adalah inilah macam mana pemarkahan itu ditentukanlah oleh pihak juri. Okey, dan insya-Allah keputusan siapakah pemenang ataupun siapakah yang akan dipilih untuk mewakili KMM ke dalam pertandingan Do It Your Science di MESCA peringkat kebangsaan tu nanti akan diumumkan insya-Allah pada 26 September 2021. Okey, 26 September 2021. Ini nanti insya-Allah sama ada kita akan umumkan melalui dalam Telegram dan ataupun melalui apa-apa medium lain lah. Yang penting setiap peserta sila alert lah dengan tarikh-tarikh ni. Okey, dan untuk semua yang menyertai ni di peringkat KMM ni akan diberikan e-sijil. Okey, akan diberikan e-sijil, tetapi hadiah kita hanya sediakan untuk tempat pertama, kedua dan ketiga. Di mana kenapa pertama, kedua dan ketiga? Sebab untuk DIY ni, DIY Do It Your Science ni, kita hanya akan pilih 3 kumpulan sahaja guys. 3 kumpulan sahaja yang akan mewakili college untuk kita hantar ke MESCA peringkat kebangsaan. Okey. Alright, jadi saya rasa tak ada apalah untuk DIY Do It Your Science ni, dan ini adalah pautan untuk borang pendaftaran. Jadi suka saya ingatkan sekali lagi borang pendaftaran ni kita dah bagi dah sebelum ni kan link ni, dah boleh mula isi, borang ni. Yang penting dekat sini ingat ni tarikh dia. Maksudnya mesti kena hantar atau mesti kena submit this form selewat-lewatnya pada 31st Ogos, hari merdeka tu kan, 31st Ogos 2021. Okey. Dan ni pun saya rasa ramai dah join kan ini adalah link untuk Telegram Telegram bagi inilah peserta-peserta MESCA. Okey, dan apa saya start dah pula dekat sini. So I think we are done. We are done with Do It Your Science. Seterusnya kita pergi pada kategori yang seterusnya. Kita tengok pula berkaitan dengan pertandingan reka cipta inovasi teknologi hijau. Okey. Alright. Okey, so ini untuk bahagian objektif dan pengenalan ni semua ni, saya rasa ni para pelajar boleh baca sendirilah.
Cuma yang penting saya nak highlightkan kat sini, untuk yang menyertai projek inovasi teknologi hijau ni, okey, ini adalah antara kita katakan tema dia lah, ataupun apa bidang inovasi tu yang boleh kita buat. Itulah sama untuk tenaga, pengurusan sisa dan air sisa, bangunan, pengangkutan, industri, inilah semua ni ni para pelajar boleh tengok dekat sini lah. Okey, kita pergi pada syarat pertandingan. Okey, right. So ini pun dia lebih kurang samalah macam do it your science tadi, dari segi pemilihan peserta, di mana pertandingan ini kita terbuka kepada semua pelajar KMM, tapi kita perlukan apa tahu? Maksudnya setiap penyertaan itu mestilah terdiri daripada 2 orang pelajar sahaja. Maksudnya dia tak ada individu kat sini, dia secara berkumpulan. Okey, secara berkumpulan, di mana berkumpulan terdiri daripada 2 orang lah, 2 orang satu kumpulan ataupun satu pasukan, dan sama juga seperti DIY do it your science tadi, mesti juga setiap kumpulan mesti ada seorang pensyarah pembimbing. Okey, ini wajib mesti ada pensyarah pembimbing. Okey, dan ahli pasukan mestilah daripada KMM jangan pula you ada kawan daripada kolej lain, okey, you nak apa kita katakan bergabung tenaga KMM, contohnya KMM dengan KMNS, tak boleh. Maksudnya satu pasukan satu kolej, tak boleh satu pasukan gabungan lebih daripada satu kolej, tak boleh. Okey, dan suka juga saya nak maklumkan kat sini, satu pasukan itu dia tak semestinya daripada praktikum yang samalah. Katakanlah you ada kawan daripada praktikum lain, tapi kolej yang sama, cuma praktikum lain. Yes, boleh, itu tak ada masalah. Itu boleh. Okey, merentasi praktikum ataupun merentasi kursus tak ada masalah. Mungkin ada yang SES nak join dengan SDS, tak ada masalah, boleh. Yang tak boleh adalah berbeza kolej. Itu tak boleh. Okey. And then seperti mana tadi juga, setiap penyertaan kita akan sediakan sijil penyertaan. Okey, dan sijil penyertaan ni bukan peserta saja dapat termasuklah pensyarah juga akan dapat, yang jadi pensyarah pembimbing juga. Okey, dan itulah tadi pun untuk di awal saya tak mention benda ni Okey, pastikan yang penting pastikan dalam borang pendaftaran itu segala details itu pastikan tepatlah, especially nama, ataupun mungkin kalau kena masukkan nombor IC dan sebagainya, pastikan all the details are correct supaya kita tak nak nanti bila kita print out sijil berlaku typing error dan sebagainya. Okey. Dan katakanlah selepas dah daftar, tidak lagi dibenarkan tukar ahli kumpulan. Okey, dan ini adalah tarikh pendaftaran. Kita buka mulai 25 Ogos yang lepas. Sama juga tarikh tutup dia adalah 31st Ogos. Dan pendaftaran boleh dibuat dekat link yang sama tadi. Okey, dekat sini ni. Kat sini ada borang pendaftaran ni kan. Okay, so just click dekat this link, dekat this ni, and then you guys isilah dia punya borang pendaftaran tu. Okay, seterusnya, since ini adalah berkaitan dengan inovasi, so bila kita sebut inovasi ni mesti akan ada projek kan, mesti akan ada something lah yang you guys buat untuk that particular innovation. Okay, sama seperti DIY tadi, DIY tadi you buat eksperimen kan. Okay, ini pun sama, segala kos. Ingat segala kos berkaitan dengan penghasilan projek adalah di bawah tanggungan peserta. Okey, tapi kalau pensyarah pembimbing nak bantu, tak ada masalah lah kan. Okey, alhamdulillah kan. Okey, tapi dia bukan kolej akan bagi dana ke, tak ada. Maksudnya ini semua di bawah tanggungan setiap ahli pasukan sendiri. Okey, ingat itu tentang kos, okey. Dan memandangkan ini berkaitan dengan reka cipta ataupun inovasi, is better projek yang you all buat itu mestilah something yang fresh, something yang new, something yang belum lagi ada lah, tak pernah lagi kat mana-mana, okey, benda tu dihasilkan. Ataupun kalau kita buat innovation apa innovation? Innovation lah, benda tu dah ada. Kita buat satu yang mungkin upgrade of the previous punya project kan. Itu disebut sebagai innovation, inovasi. Inovasi itu pun mestilah inovasi yang kita katakan something yang
menarik lah, something yang menarik dan yang penting menepati dengan tema menepati dengan tema kita, iaitu teknologi hijau. Okey, dan bagi projek inovasi yang telah dipertandingkan dan memenangi sebarang anugerah mesti melakukan pengubahsuaian ke atas projek berkenaan. Jadi maksud dia, kalau mungkinlah sebelum ni ada pelajar pernah menyertai pertandingan inovasi di mana-mana pertandingan lain kan. Okey, kita tak benarkan pelajar atau peserta menggunakan projek yang sama. Okey, kalau boleh kita buat sedikit inovasi lah. Mungkin sebelum ni contohnya apa katakanlah sebelum you guys ada buat satu projek berkaitan dengan teknologi hijau for example, you gunakan pokok apa, pokok A. Mungkin untuk pertandingan kali ni you tukar pula pokok B kan. Macam itulah, maksudnya itu dikatakan inovasi. Kan inovasi mesti benda yang sedia ada, kita buat something yang baru daripada yang asal. Okey. Right, seterusnya ini tak ada apa, mestilah selari dengan tema pertandingan. Okey, sesi all pun mesti dah tahu. Okey, ini idea mestilah yang original, tidak pernah dikomersialkan, maksudnya tak pernah jumpa kat mana-mana, dipaparkan atau dikemukakan di mana-mana sektor pembuatan. Maksudnya you guys tak boleh ambil orang punya projek, you claim itu you punya. Tak boleh, itu satu kesalahan satu kesalahan tu. Okey, and then apa lagi? Okey, ini yang penting ni. Okay, untuk peringkat awal ni, bila peserta-peserta yang mana yang nak menyertai inovasi ni, okey, tak perlu lagi terus buat projek. Ingat, tak perlu terus buat projek. Jadi untuk peringkat pendaftaran ini, apa yang para peserta perlu buat adalah just bagi pada jawatankuasa ni, pendaftaran ni, kita nak tengok abstrak dulu. Abstrak ataupun ringkasan projek. Okay, maksimum 300 patah perkataan. So, jangan buat panjang-panjang lah. Maksimum 300 patah perkataan. Okey, berkenaan dengan abstrak ni ataupun ringkasan projek ni, mungkin para pelajar atau para peserta boleh ceritakan secara umum. Kan, apa projek tu, apa mungkin tujuan dia, bagaimana dia punya yang dikatakan dia menepati tema atau tidak kan. Itu gantunglah, maksudnya yang penting kat sini mesti kena nyatakan abstrak dulu. Okey, jadi di pihak juri nanti, so juri pertama sekali dia akan menilai abstrak dulu. So mana-mana abstrak yang kita rasa okey, yang kita rasa sesuai untuk dipertandingkan, dah dapat kita katakan green light, barulah peserta boleh proceed dengan projek. Ingat jangan terus buat dulu. Hantar abstrak dulu. Okey, hantar abstrak. Right, lepas tu inilah tarikh dia mesti kena hantar sebelum 31 Ogos 2021. Okey, abstrak ini untuk siapa yang nak sertai ini. Dan lepas itulah untuk laporan penuh projek video rakaman inovasi ni, ini selepas. Okey, selepas itu baru kita akan maklumkanlah siapa yang ni baru you guys akan teruskan dengan pelaksanaan projek itu. Okey, dan juga video. Dan tarikh akhir untuk laporan, pengantaran laporan dan pengantaran video ni selewat-lewatnya pada 19 September. Dia tarikh yang sama seperti di Do It Your Science tadi. Okey, dan seterusnya penjurian saringan peringkat kolej, kita akan buat inilah selama 5 hari ni. Selama 6 hari ni daripada 20 hingga 25 September. Jadi sepanjang ni 20 hingga 20 September ni, ni pihak juri lah. Pihak juri akan decide which project yang terbaik, okey, untuk kita pilih ke Meska peringkat kebangsaan. Dan seperti mana Do It Your Science tadi, kita hanya akan pilih 3 kumpulan, the best. 3 kumpulan yang terbaik untuk mewakili kolej, okey, untuk ke Meska 2021 peringkat kebangsaan. Okey, dan inilah yang dikatakan kita kan buat 2 saringan lah. Itu saya dah beritahu awal tadi kan. Maksudnya abstrak itu, penghantaran abstrak itu, jawatankuasa pengelola akan gunakan abstrak yang dihantar di mana kita akan buat saringan pertama. Jadi mana-mana grup yang melepasi saringan pertama ni baru akan proceed dengan akan proceed dengan projek, dengan laporan projek dan video. Okey, sebab tu untuk pendaftaran kita hanya nak you all hantar abstrak dulu. Jangan terus buat projek, hantar abstrak dulu. Okey. Untuk video presentation video, inilah duration dia, tidak melebihi 5 minit.
Okey, ini termasuk dengan montaj jangan pula you all punya video montaj 3 minit kan. Ada setengah tu montaj punya dah lama kan, tetapi videonya sikit je konten kan. Utamakan konten lah, jangan utamakan montaj tu. Okey, dan bahasa sama ada in English ataupun in bahasa Melayu tak ada masalah. Okey, untuk format video, inilah format yang dibenarkan. Okey, WMV, MP4 ataupun MOV dan resolution dia kita letak ni lah 1080 lah 1080 full HD 1080. Okey, ini yang terbaik lah, jangan pula you buat yang 480 ataupun 720 ni dia tak berapa sharp sangat dia punya pixel tu. So that's why kita setkan ke video tu mesti disetkan ke full HD 1080p ni. Okey. Alright. So nanti pihak pengelola juga kita akan sediakan link lah untuk para pelajar hantar video tersebut. Ini pun saya sama jugalah, nanti from time to time sentiasa check lah dalam Telegram tu, nanti kita akan maklumkan dalam Telegram. Okey, untuk pelaporan, untuk pelaporan projek, so ini ada ringkasan ya. Apa yang perlu ada dalam you punya pelaporan, tajuk projek, sektor teknologi hijau. Maksudnya kan awal-awal tu saya senaraikan sektor teknologi hijau kan. So yang mana satu? Daripada yang disenaraikan itu. Okay, and then your abstract. Ini gunakan abstract yang samalah seperti mana yang you guys hantar masa dalam borang pendaftaran tu. Okay, inilah proses kajian, metodologi kajian, hasil kajian, perbincangan dan rujukan. Ini sebenarnya kalau para pelajar atau para peserta tak berapa nak mahir nak menulis benda ni, itulah peranan pensyarah pembimbing sebenarnya. Boleh juga dapatkan bantuan lah daripada pensyarah pembimbing untuk sama-sama membantu pelajar lah, especially dalam penulisan laporan ini. Okey, untuk format, inilah format yang dibenarkan, yang kalau dari segi dia punya font adalah font Arial, size 11, 11, double spacing dan A4 size. Ini format adalah format untuk penulisan laporan. So ini pun nanti juga kita akan maklumkanlah bagaimana setiap peserta akan hantar report ini. Okey, maybe kita akan sediakan link lah nanti akan datang. Okey, dan untuk penjurian ini tak ada apalah, ini just nak maklumkan kat sini saja. Okey, semua urusan penilaian pertandingan inovasi akan dilaksanakan secara atas talian sepenuhnya, di mana juri-juri nanti akan menilai projek pelajar berdasarkan pada dua tadilah, sama ada yang pertama berdasarkan kepada video projek tersebut, dan yang kedua juri akan tengok pada pelaporan yang dihantar. Okey, alright, seterusnya sebenarnya tak ada apalah ni, saya rasa ni para pelajar boleh baca sendirilah Okey, dari segi penilaian, so inilah dia. Okey, penilaian keaslian projek 15%, kreativiti 15%, potensi kebolehgunaan dan aplikasi 15%, dokumentasi laporan, persembahan dan penyampaian. Okey, ini pun saya rasa peserta bolehlah berbincang dengan pensyarah pembimbing masing-masing lah. So insya-Allah pensyarah pembimbing kita memang akan sentiasa bersedialah untuk membantu pelajar-pelajar dia. Okey. Alright, seterusnya hadiah. Okey, hadiah sama juga seperti DIY tadi. Kita ada sediakan sijil, e-sijil, tetapi hadiah hanya untuk ini sahaja. Pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga, dan pemenang untuk ketiga-tiga tempat ni, first, second and third ni, ini juga yang akan dipilih untuk mewakili KMM ke pertandingan MESKA peringkat kebangsaan. Okey. Alright, ini tak ada apa ni berkaitan dengan pendaftaran. Saya semua dah maklum kan tentang borang pendaftaran dalam link yang telah disediakan sebelum ini. Okey, cuma inilah pastikan untuk pautan projek ni untuk nak hantar laporan dan video ni akan perlu dimasukkan dalam Google Form tu lah yang akan disediakan oleh pihak penganjur. Okey, so itu saja untuk rekod cipta inovasi teknologi hijau. Dan yang terakhir daripada saya, ini sebab ramai sangat yang bertanya ni tentang e-quizery ni. E-quizery, saya cerita sikit lah tentang e-quizery ni, ataupun e-quiz lah sebenarnya.
Alright, so e-quiz sebenarnya dia hanyalah pertandingan quiz saja guys. Pertandingan quiz secara online di mana dia adalah individu lah, dia adalah individu. Okey, sebab ramai sangat nak tanya macam mana nak daftar kan. So macam mana nak daftar ni kan? Kita orang dah tak sabar nak masuk quiz ni kan. Okey, macam ni. Quiz ni dia belum buka lagi tau link. Link untuk pendaftaran belum dibuka kan. Quiz ni dia akan buat dalam 2 peringkat. Okey, peringkat awal di mana kita sebut sebagai saringan lah, sebagai saringan. So untuk peringkat awal ni, okey, ataupun saringan pertama ni akan bermula pada hari ini guys. So take note this date. Ni. Dia akan bermula pada 11 Oktober 2021. So belum buka lagi link dia. Okey, so link untuk quiz itu ataupun link untuk pendaftaran quiz itu untuk peringkat saringan ni hanya akan dibuka pada di tarikh lah, di mana kita inilah pada 8.30 hingga 10 malam. So inilah e-quiz tu akan bermula pada waktu ni. Okey, dan daripada saringan satu ni lah nanti di mana akan dipilih, akan dibuat saringan, dibuat saringan. Dan final dia akan berlangsung pada 15 Oktober 2021. Okey, jadi sila take note kepada mana-mana peserta yang ingin join e-Quizzery. Okey, so pastikanlah tarikh ni ataupun save this date. Tarikh ni pastikan tak ada apa-apa aktiviti lain lah. Kalau you terlepas ni habislah peluang you nak join e-Quizzery ni. Okey, dan nama boleh saya boleh saya interrupt sikit? Boleh. Untuk yang peringkat awal ni, pada waktu ini Isnin 11 Oktober 8.30 sampai pukul 10 malam ialah masa duration yang dia boleh jawab quiz. Okey, lepas pada pukul 10 malam link akan ditutup lah. Dan cara pelajar menyertai quiz ni ialah pergi kepada MESCA punya website tu dan klik pada e-Quizzery, lepas tu scroll ke bawah, nanti akan ada logo college, akan ada folder Stack College. Okay, jadi nanti kalau nak masuk hanya klik dekat college masing-masing lah, jangan pergi klik dekat college orang lain pula. So kita kalau KMM pergi klik dekat KMM, jadi teruskan proses pendaftaran dan juga menjawab soalan di situ. Okay, jadi peringkat awal ni dia akan kumpulkan pelajar yang dapat markah 50% ke atas, dia akan terus ke peringkat akhir. 50% ke atas saja. Yang mana yang ke bawah tu tak dapatlah, dia akan stop sampai peringkat awal je. Jadi 50% ke atas baru akan terus ke peringkat akhir. Jadi tidak ada limit lah sebenarnya. Berapa orang pun dia akan terima je macam tu. Itu saja untuk makluman saya yang saya boleh bagi tahulah untuk e-Quizzery. Okay, terima kasih Puan Azlina. Tak apa, macam ni lah untuk setiap peserta. Nanti bila tarikh ni dah semakin hampir, nanti kita akan buat reminder lah from time to time agar tak ada yang terlepas lah kan, tak ada yang terlepas. Dan juga nanti pun kita akan maklumkan jugalah macam mana, sekali lagi kita akan maklumkan macam mana cara untuk nak mendaftar untuk menyertai this e-Quizzery. Jadi saya rasa untuk buat masa ni tak perlu nak ni sangat lah. Okay. Cuma itulah sebab benda ni dia berdasarkan kepada saringan pertama lah. Kalau dapat skor dalam saringan pertama tu 50% ke atas, barulah akan dipilih untuk ke peringkat akhir. Okay. Alright. So saya rasa dah tak ada apalah untuk e-Quizzery ni. Okay, untuk ni saya serahkan kepada Cik Faizal ada? Tadi Cik Faizal maklumkan kepada saya, mereka akan buat taklimat mereka sendirilah untuk model rover ni. Jadi sesiapa yang dekat sini yang bercadang untuk masuk pertandingan reka cipta model rover ni, jurutankuasa ni dia akan think daripada kosmologi, kelab kosmologi, dia akan buat dia punya own taklimat lah. So kita tak terlibatlah untuk model rover ni. Jadi nanti Cik Faizal akan maklumkan kepada pelajar yang telah mendaftar, so dia akan buat taklimat sendiri nanti. Jelah. Okey, baik. Jadi saya rasa itu sajalah untuk taklimat kita pada petang ni. Jadi sekarang kita bukalah untuk apa-apa untuk sesi Q&A. Sekiranya ada persoalan daripada pelajar, boleh tanya kat sini. Silakan. Okey, kejap saya nak tambah sikit tentang hadiah tu sebab nak galakkan ramai pelajar yang masuk. Okey. Boleh. Asalnya kita memang nak bagi tiga pemenang yang pertama je hadiah tapi okey, tapi melalui perbincangan ketua jabatan kita akan buat penilaian mengikut anugerah emas, perak dan juga gangsa. Kan, jadi untuk macam certain markah kita akan buat grading lah. Markah sekian-sekian dapat gangsa. Markah sekian-sekian dapat perak dan markah sekian-sekian dapat emas. Jadi emas tu adalah
yang skor 90% ke atas macam itulah dia punya projek tu. Jadi macam semua orang dah layak dapat gangsa. Tapi kalau dia lebih daripada berapa persen markah tu, dia akan layak dapat medal perak. Dan seterusnya dapat medal untuk emas lah. Jadi semua orang akan dapat hadiah. Cuma warna hadiah tu tak tahulah lagi sama ada perak ke gangsa ke ataupun bronze lah. Gangsa ataupun perak ataupun emas macam tu. Jadi untuk kedua-dua kategori. Untuk apa tu, teknologi hijau dan juga untuk do it your science. Okay, jadi semua orang akan dapat hadiah sebenarnya. Jadi pelajar-pelajar semua boleh war-warkan pada kawan-kawan untuk tariklah penyertaan. Okay? Yang penting join je kan. Menang kalah itu cerita, itu nombor dua kan. Yang penting kita sertailah. Sebab kalau tak silap saya, penyertaan ini boleh juga dijadikan sebagai yang markah koko 10% tu betul tak Puan Azlina? Ya betul, untuk yang SDS. Yes. Terus dapat, kalau SDS. dapat masuk kebangsaan terus dapat 10% tu full dah dapat terus. Sebab ini adalah peringkat kebangsaan ni sebenarnya. Jadi satu peluang lah untuk pelajar untuk skor untuk markah 10% itu. Okey, jadi ada apa-apa persoalan? Okey, saya ada terbaca dekat ruangan chat ni. Daripada siapa ni? Daripada Kelvin ni. Dia tanya, bilakah keputusan pertandingan inovasi akan diumumkan? Okey, seperti mana yang saya dah nyatakan tadi lah. Kita akan umum apa tadi? Saya tunjukkan balik. Untuk inovasi 26 hari bulan September. 26 September. Okey, kita akan umum ni. Okey, pada Equizery kan? Ni Equizery. Sorry, ni Equizery. Ya. Okey, ya, betul. Kita akan umumkan pada inilah, sebab penjurian berlaku sampai 25 September. Jadi pengumuman peserta tu insya-Allah by 26 tu, 26 September kita akan umumkanlah, kita akan umumkan. Dan cuma kalau tak silap saya lah, kita akan ada satu macam majlis jugalah kan. Puan Azlina untuk kita nak umumkan pemenang peserta yang akan mewakili kolej ni, kita akan buat satu majlis ringkas lah kalau tak silap saya lah. Untuk pemenang tu macam ni, penyampaian hadiah kepada pemenang tu kita akan buat agak besar-besaran juga nanti bila semester 2 nanti. Penyampaian hadiah itu akan dilakukan bila semua pelajar dah hadir ke kolej secara bersemuka. Akan dibuatkan majlis penyampaian hadiah lah untuk yang menang tu. Tetapi untuk yang nak bagi tahu yang akan mara kepada peringkat kebangsaan tu, saya rasa kita akan maklumkan di dalam Telegram dulu. Okey. Tapi penyampaian hadiah tu kita akan simpan, kita akan postpone sehingga semua pelajar kembali ke Kolej Matrikulasi Melaka, dan kita akan buat majlis penyampaian secara bersemuka lah oleh pengarah. Ini untuk makluman pelajar. Biasanya kalau penyampaian hadiah ni selalu kita akan buat suatu perhimpunan pelajar lah. Mana kita akan kumpulkan segala pertandingan yang pelajar dah join, dan kita akan buat majlis penyampaian hadiah tu dalam satu majlis perhimpunan lah biasanya. Okey, ada lagi ke apa-apa soalan? Boleh tak kalau nak, okey, kejap ada soalan ni. Okey, dah puan. Saya je nak survey lah, boleh tak dekat chat box, untuk yang hadir ni, boleh ke type kalau nak masuk inovasi teknologi hijau type 1, nak masuk do it your science type 2, kalau nak masuk Equizery type 3, sebab saya je nak survey tengok berapa ramai sebenarnya peserta untuk tiga kategori ni. Boleh just blast the comment box tu kan dengan 1 untuk teknologi hijau, 2 untuk DIY Science, dan 3 untuk Equizery. Jadi nak tengoklah sebenarnya kat sini ramai yang nak masuk kategori mana. Okay? Alright. Okay, boleh terus dengan pertanyaan? Okay, silakan siapa ni? Nur Hasha Miswa. Ya. Saya. Saya nak tanya, kena masuk pilih antara 3 je, tak boleh masuk 2. Contohnya kalau saya dah masuk Do It Your Science, saya masuk Equizery pun tak boleh Faham? Faham. Okay. Okey, untuk Equizery saya rasa tak ada masalah sebab itu dia open to semua orang, individu. Cuma itulah kalau macam Do It Your Science dengan Reka Cipta ni, inovasi ni,
nanti tak beban ke masuk dua dalam satu masa yang sama? Beban? Tapi Tak, saya kalau e-quizzely tak ada masalah. E-quizzely ni dia open to everyone kan. Siapa-siapa boleh masuk. okey. Terima kasih. Okay, saya baca ni mesej kalau tak dapat menghadiri taklimat DY Science ni macam mana? Okay, ada kelas. Okay, saya sebenarnya kita sebenarnya dah terbuat awal taklimat ni. Jadi sebenarnya taklimat ni yang 3.9 ni sebab saya fikir ramai sangat yang bertanya soalan PM kan PM. Jadi kita dah awalkan sebenarnya. Jadi untuk 3.9 ni saya rasa kita dah boleh maksudnya kita batalkan lah sebab kita dah bawa ke hari ni. Jadi kalau apa-apa nak e-quizzly itulah macam yang Cik Irwan dah cakap tadi yang telah terangkan pasal semua, saya rasa dah cover semualah tentang macam mana kita nak, macam mana expectation kita lah kepada projek pelajar semua. Jadi untuk 13.9 ni dikira macam saya rasa tak adalah, kita dah buat awal dah maksudnya. Okay, sebenarnya nak buat tu berasingan, tapi since ramai yang tanya pasal e-quizzly, tanya tentang teknologi hijau, jadi kita dah kumpulkan semua untuk taklimat hari ni. Jadi saya rasa tak ada taklimat lagi lah lepas ni, so kita lepaskan pelajar untuk buat projek masing-masing. Okay. Okey, ni ada lagi soalan dekat chat ni. Perlu daftar menggunakan akaun Delima atau sendiri punya? Saya rasa ni tak ada masalah ni kan. Ini tak ada masalah, apa-apa akaun pun boleh. Yang penting nama je lah, nama pelajar kan, itu yang penting kan. Akaun ni tak ada masalah. Okey, ada lagi ke? Kita dah dekat 5.30 dah ni. Okey, dan sebenarnya sesi taklimat ni sebenarnya kita dah record sebenarnya. So insyaAllah nantilah nanti kita akan cuba share lah rakaman taklimat ni dalam Telegram juga. Ada lagi ke? Tak ada pertanyaan nampaknya. Duit your science tu boleh buat eksperimen yang dalam silibus. Dia tak ada masalah, yang penting menepati tema. Betul tak Puan Azrina kan? Lebih tak semestinya dalam silibus lah, tapi kalau berkaitan dengan apa yang para pelajar sedang belajar sekarang, lebih baiklah sebenarnya. Okay, at least video tu nanti mungkin bila kita boleh gunakan sebagai satu nak tunjukkan pada pelajar yang lain lah mungkin sebagai bahan untuk ni lah berkaitan dengan subjek yang tertentu pun okey juga, tapi taklah terikat kepada silibus sebenarnya. Betul. Kita sebenarnya bebas sebenarnya. You punya projek ni sebenarnya boleh buat apa-apa yang berkaitan dengan sains. Sama ada you nak buat biologi punya eksperimen ke, physics ke, chemistry ke. So dia tak semestinya apa yang you sedang belajar. Apa-apa yang tentang chemistry, physics ataupun biologi, dan you boleh explain konsep behind eksperimen tu yang paling penting. You buat eksperimen and then you boleh explain kenapa ada berlaku begitu kan. Apa dia punya scientific explanation dia. So itu yang paling penting lah. So yang penting you kena make it interesting lah. Projek tu mesti yang menarik, yang nampak macam dia sebenarnya paling senang, yang paling bagus ialah mudah nak buat kan, sebab kita punya barang, kita punya kelengkapan pun tak banyak kat rumah kan. Kalau kat college kita boleh guna yang makmal punya peralatan, tapi kalau kat rumah you kena fikirkan mampu tak buat eksperimen tu. Carilah apa-apa eksperimen yang mampu dibuat, yang menggunakan kos yang rendah tetapi impactful. Banyak benda yang you boleh buat. Saya rasa banyak yang tengok kat YouTube kan. Cuma kalau you mengikut certain video satu-satu idea video tu, make sure mesti tambah baik lah. Tak adalah kita tiru bulat-bulat dan kita record kita punya version pula. Cuba tambahkan lagi elemen-elemen yang lain lah. Contohnya kalau contoh macam nak buat nak buat mikroskop ke for example kan, you tengok satu video tu, tapi make sure you dah tengok video tu, cuba tambah baik you punya video tu dengan ada nilai tambah lain lagi. Jangan ikut sebiji macam tu tapi buat you punya version. Okay, cuba tambah baik lagi dan kita nampak ni walaupun dia tiru yang ni, nampak adalah sikit yang lain untuk yang you buat tu. Okay, jadi basically dia punya basic dia ialah buatlah apa-apa eksperimen pun
Yang penting bagi dia menarik, mudah dibuat dan kos kalau boleh kos tak banyaklah sebab yang akan menanggung kos tu adalah pelajar. Jadi kita tak galakkanlah pelajar menggunakan buat eksperimen yang berkos tinggi kan. Kalau boleh yang ringkas tapi menarik, itu je yang penting. Okay. Okay, soalan lagi ni, adakah masa cukup untuk menghasilkan produk teknologi hijau? Oh, daripada Kelvin ni. Tadi Kelvin pun tanya soalan ni. Okay, Puan As boleh respon. Itulah sebenarnya saya faham sebab saya pun pernah buat inovasi ni, dan inovasi ni sebenarnya memakan masa yang lama, panjang sebenarnya, tapi disebabkan kita pun dapat maklumat tentang pertandingan ni pun dengan masa yang sangat singkat sebenarnya. Okey, jadi apa yang saya boleh nasihatkan ialah carilah projek yang mampu dibuatlah dalam jangka masa yang pendek ini. Yang mampu dibuat dan juga sesuai dengan tahap pelajar lah pada peringkat sekarang ni. Saya memang faham nak buat ni sebenarnya, kalau nak buat projek yang bagus sebenarnya memang memerlukan masa yang panjang. Tak boleh dalam masa 2-3 minggu memang tak boleh nak buat. Tapi itulah carilah ikut kemampuan masing-masing buat, cari projek yang memang sesuai nak dibuat dalam masa yang sekejap ni. Ada projek yang memang perlukan masa yang panjang kan, dan juga kos yang tinggi, tapi cuba try search lah ataupun bincang dengan you punya pencara pembimbing apa projek yang sesuai untuk dibuat dalam masa yang singkat ni. Cari contohnya macam ada contoh diberikan masa taklimat saya hari tu, contohnya macam minyak masak yang terpakai. Okey, dan minyak masak terpakai tu dia akan proses dan buat sabun. Okey, so yang paling penting untuk teknologi hijau ini adalah maksudnya kita semua minyak masak tu kan, dan kita produce satu produk. Okey, jadi produk tu mesti wujudlah masa pembentangan. Faham tak? Jangan produk tu dia hanya dalam idea saja, dalam kertas saja. Mesti masa you buat pembentangan tu mesti produk tu boleh ditunjukkan. Itu yang paling penting sekali. Tak boleh buat idea tu hanya idea di atas laporan, tak boleh. You mesti wujudkan produk akhir tu mesti boleh dilihat dan boleh ditunjukkan semasa pembentangan. Itu yang paling penting lah. Jadi carilah projek yang mudah untuk dan sesuai untuk peringkat pelajar, dan saya rasa benda ini paling sesuai bincanglah dengan pensyarah pembimbing masing-masing kan. Mungkin dia ada idea nak buat macam mana, you boleh sampaikan idea you dan bincang sama-sama supaya kita dapat buat projek yang munasabah lah, yang reasonable untuk disiapkan dalam masa yang pendek ini. Okay, kita sebenarnya Jawatankuasa Pengelola pun dapat very short notice sebenarnya. Jadi kita cuba juga buat supaya kita nak belajar, enjoy jugalah belajar kan. Kat sini semata asyik akademik je, kita pun nak bagi core curriculum punya exposure. Jadi tak apa, kita run je, kita on. Okay, yang penting pelajar boleh join dan jangan rasa stress lah buat benda ni, anggap macam satu pengalaman kan, satu exposure yang baru untuk pelajar. Okay. Bincanglah, yang paling penting saya rasa bincang dengan pensyarah pembimbing masing-masing. Yep. Betul. Kelvin tanya lagi ni, prototype boleh? Ya, prototype lah. Kita pun tak expect dalam masa sekejap ni tiba-tiba dapat produk yang dah siap kan. So it is prototype, tapi mesti benda tu wujud. Kita nampak bila you nak explain, you nampak okay, ini handphone kan, okay, you tunjukkan benda tu. Okay, ini sabun daripada proses tu, you tunjukkan okay, sabun. Walaupun sabun tu mungkin rupa tak cantik ke apa kan, tapi at least kita nampak produk tu diwujudkan. Bukan imaginary sajalah. Kita anggap okay, boleh dibuat macam ni, dapat macam ni. Tapi dia mesti boleh diwujudkan secara nyata. Itu sebenarnya untuk yang kategori teknologi hijau. Okay, mesti ada produk. Jangan letak ada macam just idea saja. Mesti diterjemahkan dalam bentuk produk akhir. Tapi prototype is okay. No problem. Okay, adakah pelajar aliran sains boleh partner dengan pelajar aliran akaun satu kumpulan? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang saya kata tadi lah, dia tak boleh college berbeza. Kan? College berbeza tak boleh. As long as daripada college yang sama, tak ada masalah. Okey. Cuma satu saya nak tambah lah berkaitan dengan, ini pandangan saya lah untuk teknologi hijau ni. Sebab ialah dengan kita dengan masa yang suntuk kan, saya tak sampai sebulan kot kan untuk pelajar nak sediakan ni. Mungkin cari projek yang simple lah kan. Mungkin macam kita tengok pada tema kan. Tema ni lebih kepada teknologi hijau. Mungkin kita boleh tengok pada kita punya persekitaran lah kan. Mungkin daripada sampah ni apa yang boleh kita tukar daripada sampah jadi something. Okay.
itulah yang kita nampak lah kan, yang something yang you guys boleh buat dengan mudah lah kan. Dan ingat jangan sampai membebankan lah tak perlulah sampai you guys spend sangat duit habis banyak untuk projek, tak apa. Buat benda yang simple, yang bertepatan dengan tema lah. Ada lagi soalan? Kita dah 5:30 dah ni. Dah sejam dah. Ada lagi? Tak kisah, boleh tanya je. Tak ada dah kot. Tak ada dah tak adalah, mungkin dah lewat petang dah ni. Ada lagi satu. Oh, ada satu. Okey. Adakah pihak kolej akan mendaftarkan pemenang-pemenang untuk peringkat kebangsaan? Okey. Ya, betul. Okey. Yes. Jadi saya pun terlupa juga. Peranan pelajar hanya setakat menyerahkan laporan dan juga produk projek tu dan masa 25 hari bulan tu kan, 19 hari bulan. Pelajar semua kena submit 19 hari bulan kan. Jadi peranan pelajar dah tamat di situ saja. Cukup sampai 19 hari bulan tu je. Jadi selepas itu pihak kolej akan menyaring dan hasil saringan tu, keputusan yang dapat 3 pemenang tu seterusnya akan diuruskan oleh jawatankuasa pengelola. Jadi kita akan umumkan pemenang, tapi pemenang tu dia duduklah diam-diam, kita akan uruskan semua. Pendaftaran untuk kategori DIY dan juga untuk teknologi hijau ni akan diuruskan sepenuhnya oleh jawatankuasa pengelola. Ya, betul. Memang sekarang ni MESCA dia sepenuhnya online. Kan, maksudnya bukannya nanti bermaksud para pelajar yang terpilih ni kena pergi ke Kolej Matematikasi Pulau Pinang, tak kan, dia memang sepenuhnya secara virtual kan, Puan As kan? Ya, betul. Maksudnya, dululah tahun lepas dulu siapa yang kita dah saring, semua pemenang tu akan pergi ke Kolej Matematikasi Pulau Pinang, dia akan terlibatlah dalam Carnival Science. Dulu nama dia Carnival Science. Jadi cuma sekarang ni dah sebab pandemik ni semua dah jadi online, jadi semua kita bertanding secara online saja. Kita tetapkan pada 19 hari bulan tu sebab penjuran berlaku 5 hari, kerana untuk peringkat kebangsaan dia punya tarikh tutup pendaftaran ialah pada 26 hari bulan 9. Jadi kita bukan nak cepat-cepat, nak suruh dia cepat-cepat, tapi sebab memang peringkat kebangsaan pun tarikh tutup pendaftaran dia ialah pada 26 hari bulan September. Jadi kita kena, sebab tu kita punya saringan tutup pada 19 September supaya 5 hari tu kita boleh saring di peringkat kolej. Kita ada 5 hari lah, sebab kita pun tak tahu berapa ramai penyertaan, jadi kita perlukan masa dalam 5 hari tu untuk go through semua penyertaan dan memilih pemenang. Jadi 25 hari bulan tu adalah tarikh akhir saringan dan 26 kita akan umumkan, dan bila kita umumkan kita akan terus mendaftarkan pelajar yang menang ni untuk peringkat kebangsaan. So flow dia macam itulah. Okey, soalan yang seterusnya ni. Pemenang untuk DIY Science yang masuk ke peringkat kebangsaan perlu buat eksperimen yang baru atau guna eksperimen yang asal? Tak, dia memang guna eksperimen yang terpilih itulah. Tak perlu buat yang baru. Maksudnya video yang terpilih tu memang itu yang kita akan hantar untuk mewakili kolej ke peringkat kebangsaan. Tak perlu buat yang baru. So jadi maksudnya you buat video tu kena buat sehabis baik lah, sebab you bertanding bukan peringkat kolej saja. Kita akan gunakan pautan yang sama untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Jadi kalau you menang, kita akan gunakan link yang video tu untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Jadi buat sehabis baik untuk dihantar kepada peringkat kolej. Jadi sebab video yang sama juga akan kita hantar ke peringkat kebangsaan. You takkan buat video barulah. Right, Sebab lagipun kita tak ada masa yang mencukupi lah untuk kita nak peserta yang terpilih, kita nak pulangkan balik video untuk buat penambahbaikan, takut nanti dia makan masa. Sebab tu kita terus select dan terus hantar saja. Okey, jadi saya rasa cukuplah untuk sesi taklimat kita pada petang ni. Okey, terima kasih semua. Okey, all the Mascarian KMM. So kita wish you guys all the best. Okey, untuk penyertaan MESCA tahun ni. Baik. Jadi saya dan juga Puan Azlina mengharapkanlah sambutan yang
yang cukup memberangsangkan lah untuk penyertaan untuk MESCA pada kali ini. Tapi kalau ramai sangat join pun satu cabaran juga bagi kami untuk nak memilih peserta-peserta kita yang hebat-hebat ni kan. Okey, Puan As ada lagi tak daripada Puan As? Saya rasa Yang terakhir, dah, cukuplah. Okey, selamat berjaya, selamat berjuang untuk buat yang terbaik, buat yang terbaik untuk Kolej Matrikulasi Melaka. Okey? Yes, itu yang penting. Sebab peserta akan membawa nama KMM tau. Ya, betul. Okey, jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Azlina. Dan kita lepas ni ada apa-apa pertanyaan dalam Telegram boleh diajukan dalam Telegram ataupun boleh personal PM secara personal lah, sama ada dengan saya ataupun dengan Puan Azlina. Okey, itu saja daripada jawatankuasa pengelola MESCA KMM 2021. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Have a nice weekend. Bye. Guys, balik lagi.